Istiadat Pertabalan Suri Paduka Baginda yang di-Pertuan Agong ke-16. Mengulangi sejarah almarhum Ayahanda Baginda dan almarhum Ayahanda Raja Permaisuri Agong. Raja dan rakyat berpisah tiada. Dalam laporan khas di Buletin Utama 25 hingga 29 Julai ini. Bersama saya Raza Syazani Muhammad dan saya Hawa Rizwana Rizwan. Daulat Tuanku, Raja kita selamat bertahta. Institusi raja berperlembagaan di negara ini terus mempunyai peranan yang merentasi masa dalam mencorak hala tuju kestabilan sosial dan politik tanah air. 9 raja-raja Melayu terus berperanan di era ini dan institusi yang di-Pertuan Agong yang menjadi ketua negara terus disanjungi dan dihormati rakyat. Tanggal 30 Julai ini satu lagi detik bersejarah apabila Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah bakal ditabalkan sebagai Seri Paduka Baginda yang di-Pertuan Agong ke-16. Sekaligus Tiang Seri Negara itu terus menjadi rujukan dan berada pada kelas tersendiri agar bumi bertuah ini terus makmur dan sentosa. Wartawan Raza Syazani Muhammad menyingkap istiadat pertabalan berkenaan yang hanya berlaku 5 tahun sekali. Malaysia mengamalkan sistem demokrasi dan raja berperlembagaan yang mana Seri Paduka Baginda yang di-Pertuan Agong bertindak selaku ketua negara bukan sahaja untuk agama Islam dan juga institusi Melayu tapi juga untuk semua rakyat Malaysia yang berbilang agama, bangsa dan budaya. Sistem penggiliran yang di-Pertuan Agong dalam kalangan 9 raja-raja Melayu terus relevan dan menjadi pasak kepada asas pembentukan negara ini. Ia diakui unik dan satu-satunya sistem beraja yang diamalkan di dunia. Justru istiadat pertabalan yang akan menjadi tumpuan Selasa ini bukti identiti salah satu sistem dalam pentadbiran negara. Ia lambang penghormatan kepada institusi beraja dengan mencerminkan kekayaan adat resam, budaya dan identiti Malaysia sebagai sebuah negara berdaulat dan dihormati. Terdapat beberapa elemen penting akan mencuri tumpuan termasuk keberkatan yang di-Pertuan Agong masuk ke dalam Balai Rung Seri Istana Negara disertai dengan pembawa alat-alat kebesaran diraja. Menjadi tradisi turun-temurun, alat-alat kebesaran berkenaan termasuk tiupan nafiri menyatakan status Agong itu sebagai ketua negara dan kedudukannya dimuliakan. Semasa istiadat pertabalan itu juga, Seri Paduka Baginda akan berangkat dengan memakai persalinan pakaian istiadat yang dipanggil maskat disempurnakan dengan tegolak diraja dan pending diraja. Datuk Paduka Maharaja Lela selaku penghulu istiadat akan menjalankan beberapa perkara penting termasuk mempersembahkan Al-Quran kepada Seri Paduka Baginda. Dari segi istiadat itu sendiri di Balai Rung Seri, pihak kami negara berlatih dari segi pergerakannya kerana pergerakan dalam istiadat tu dia tidak seperti pergerakan biasa. Dia kena begitu tertib. Maknanya kalau ke depan dengan kaki kanan, kalau ke belakang dengan kaki kiri, naik tangga kena satu persatu, turun tangga pun kena undur ke belakang. Kalau menyembahkan apa-apa juga barang-barang ataupun alat kebesaran istiadat kepada tuanku dari segi keris kerajaan, Al-Quranul Karim, warkah diraja dan sebagainya perlulah dibuat dengan begitu tertib menyantuni kehebatan kedaulatan raja kita. 6 alat kebesaran yang digunakan ketika istiadat pertabalan melambangkan signifikan tradisi turun-temurun ini. Antaranya keris panjang diraja, cogan alam, cogan agama, cokmar, pedang, keris panjang dan sundang diraja serta payung ubur-ubur kuning dan tombak berambu. Tidak kosong, tetapi setiap alat kebesaran ini membawa maksud yang berbeza. So, sebenarnya itu adalah simbolik ya, menunjukkan betapa itulah segalanya bermula. Kita bawa cogan, itu senjata. Itu menunjukkan pengorbanan para prajurit, pejuang-pejuang kita satu ketika dulu. Dan apabila alat kebesaran itu diletakkan di kanan dan kiri tuanku, seterusnya akan dilihat Kebahadulian Maha Mulia Seri Paduka Baginda tuanku akan mengucup keris kerajaan, menunjukkan yang itu adalah simbol sebagai pelindung dan I am now for all.
Selain keberkatan tiba Raja-Raja Melayu, beberapa tetamu diraja dari beberapa negara juga sudah mengesahkan kehadiran. Ia termasuk Putera Mahkota Abu Dhabi Sheikh Muhammad Zayed Al Nahyan, Sultan Brunei Sultan Hassan Al Bolkiah dan Putera Mahkota Jordan Ali Al Hussein. Selain pemimpin negara, beberapa kenamaan dan diplomat asing juga akan menyaksikan peristiwa bersejarah itu. Beberapa acara rasmi sepeda istiadat pertabalan juga sudah diatur sehingga Ogos depan. Ia merangkumi majlis bacaan Yasin, doa selamat dan solat hajat, majlis santapan diraja, lawatan ke Hospital Rehabilitasi Ceras, khutbah khas dan solat Jumaat serta perasmian pameran raja kita di Muzium Diraja. Mempunyai kepribadian yang tidak membezakan darjat, Al-Sultan Abdullah juga berkongsi harapan baginda untuk memayungi negara 5 tahun ke hadapan. Itulah antara tu faktor yang saya amalkan. Keep yourself fit and control your diet lah. Nantikan temu bual ini dalam laporan seterusnya esok. Laporan Raza Syazani Muhammad, Raja Kita Selamat Bertahta.